Baik, seterusnya bagi melihat kepada aspek keselamatan dan juga tahap kesediaan syarikat-syarikat yang terlibat untuk operasi sebegini, bagaimana keadaannya, saya nak bersama dengan Perunding Keselamatan dan juga Kesihatan Awam Safety Management Academy Sdn Bhd, iaitu Muhammad Sofian Osman yang bersedia talian kepada ketika ini. Assalamualaikum Encik Sofian. Mungkin boleh pertama sekali kita melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini berdasarkan tindakan kru yang dilihat terjun ke laut dan juga disahkan oleh APMM sendiri disebabkan oleh keadaan yang panik pada ketika itu. Adakah ini boleh kita katakan sebagai tindakan yang bertepatan dalam aspek dan juga konteks keselamatan di tempat kerja seperti yang dilatih terhadap mereka ini untuk kru-kru kapal? Assalamualaikum Najib. Terima kasih kepada Syawani atas kesempatan ini. Pertama sekali sebelum saya mengulas atau menjawab soalan tersebut, saya rasa saya ambil kesempatan untuk mengucapkan takziah di atas kematian dua kru yang terlibat. Kita kena tahu bahawa peristiwa seperti ini adalah satu peristiwa yang di luar jangkaan kerana apa yang berlaku kemalangan pagi tadi telah disahkan oleh pihak berkuasa adalah disebabkan oleh angin dan ombak yang kuat. Jadi perkara ini adalah sesuatu yang di luar daripada jangkaan. Okey, untuk menjawab soalan apakah tindakan mereka terjun ke laut itu adalah satu tindakan yang tepat ataupun tidak. Untuk pengetahuan, saya boleh katakan bahawa semua kru-kru yang terlibat dalam apa-apa operasi luar pesisir pantai yang kita panggil sebagai offshore ini, mereka merupakan kru-kru yang terlatih. Mereka telah diberikan latihan asas dan juga diberikan latihan-latihan secara berkala bagaimana untuk menghadapi situasi cemas. Jadi dalam kes pagi tadi, kita lihat berdasarkan pada laporan awal yang kita terima, tindakan itu dibuat adalah disebabkan oleh keadaan kapal yang dipercayai ingin karam ataupun sedang karam. Jadi saya percaya sewaktu kejadian, kapten kapal telah mengarahkan semua kru untuk berkumpul dan mungkin arahan untuk keluar ataupun terjun daripada kapal juga telah dikeluarkan. Kita boleh lihat antaranya life raft ataupun raket keselamatan juga telah dikeluarkan. Maksudnya, tindakan yang dilakukan pada waktu itu, pada situasi cemas itu, saya kira adalah satu tindakan yang tepat. Okey, itu tindakan yang tepat dan sudah pasti kita melihat juga untuk orang ramai memahami, penonton yang Sarawani juga memahami mereka ini sebelum turun ke laut seperti disebutkan oleh Encik Sofian melalui latihan berkala yang untuk menjadikan mereka ini pakar dan juga tahu bagaimana untuk berdepan dengan situasi cemas sebegini. Salah satu latihan yang disebutkan kita bincangkan sebelum kita bersiaran tadi iaitu BOSET. Bagaimana latihan ini diberikan kepada mereka dan bagaimana ini penting untuk keselamatan setiap kru yang mungkin berada di laut sendiri? Okey, bagi menghadapi sesuatu situasi cemas bagi pekerja-pekerja yang terlibat, kita panggil mereka ni sebagai pelaut ataupun pekerja-pekerja luar pesisir pantai, offshore workers, ada beberapa perkara yang telah diwajibkan oleh pihak berkuasa. Saya kira ada tiga aspek yang penting untuk kita bincangkan. Yang pertama sekali adalah latihan asas yang kita panggil sebagai BOSET ataupun Basic Offshore Safety and Emergency Training. Mana-mana individu yang ingin bekerja di offshore ataupun luar pesisir pantai, mereka diwajibkan untuk mengikuti latihan asas ini. Latihan dijalankan selama 5 hari yang merangkumi segala aspek-aspek keselamatan dan kecemasan. Iaitu contohnya apa mereka perlu buat jika berlaku keadaan-keadaan cemas seperti kebakaran, seperti letupan, seperti yang berlaku pagi inilah, iaitu boat ataupun vessels mereka, kapal mereka hampir karam. Ini adalah satu latihan yang telah ditetapkan di peringkat antarabangsa melalui International Maritime Order dan kalau tak silap saya di bawah satu persidangan antarabangsa yang dikenali sebagai Konvensyen Antarabangsa mengenai piawaian, latihan
pensijilan dan pengawasan untuk pelaut. Ya. Mereka telah diwajibkan untuk mengikuti latihan asas ini. Itu yang pertama. Sijil mereka ataupun latihan tersebut perlu diikuti setiap 4 tahun. Sebelum mereka pergi, mereka wajib mengikuti latihan ini dan perlu diperbaharui setiap 4 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pekerja-pekerja yang ingin bekerja di offshore, mereka juga diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Bukan setakat mengikuti latihan tadi, tetapi mereka juga wajib menjalani satu pemeriksaan kesihatan yang dilakukan oleh doktor-doktor perubatan yang bertauliah dan berdaftar sahaja. Apabila mereka disahkan selamat, baru mereka boleh keluar ataupun boleh pergi ke laut untuk tujuan bekerja. Dan yang ketiga, aspek yang seterusnya, selepas latihan apakah cukup? Tidak. Di tempat-tempat tertentu, contohnya di pelantar-pelantar minyak, di kapal-kapal pelantar, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti latihan-latihan kita panggil mock drill exercise dan sebagainya secara berkala. Dan ini dilakukan di tempat atau lokasi kejadian itu sendiri. Contohnya macam di pelantar minyak, di atas kapal penginapan dan sebagainya, berbeza dengan yang pelatihan asas tadi. Latihan asas tadi dilakukan di kompleks-kompleks latihan sahaja. Jadi untuk memastikan bahawa mereka dapat atau mampu bertindak sewaktu kejadian sebenar, maka mereka wajib mengikuti latihan yang kita panggil sebagai exercise ini di tempat sebenar.